Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Kembali lagi di dalam channel ini dengan satu lagi isu yang hangat, satu lagi info yang hangat. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu case pemergian satu lagi warga Malaysia, di mana disahkan dalam Malaysia Kini, artikel daripada Malaysia Kini. Kes Zain Ryan, polis teliti senarai pesala seksual. Akhirnya pendedahan demi pendedahan. Namun yang terkini dikongsikan di dalam artikel Malaysia Kini, penyiasat kes pembunuhan Zain Ryan Abdul Matin kini meneliti senarai pesala seksual berdaftar pihak berkuasa. Ketua Polis Selangor, Hussein Omar Han, memberitahu sidang media bahawa penyiasat telah menemui bukti DNA dan cap jari dalam kes itu, dan polis akan menjalankan saringan DNA secara besar-besaran, termasuk terhadap kumpulan pesala seksual berdaftar. Bagaimanapun, dia sejak itu mengunci mulut apabila ditanya mengapa polis meneliti kemungkinan pemangsa seksual dalam kes berkenaan. Perkara ini dalam siasatan lagi. Perlu tunggu keputusan dari Jabatan Kimia, katanya dalam message teks ketika ditanya sama ada terdapat sebarang petunjuk jenayah seksual dalam kes itu. Jangan buat kesimpulan melulu. Biar polis mengesahkan dengan bukti sedia ada tambahnya. Menurut Hussein yang pernah mengetuai bahagian bank data DNA polis, polis sudah mempunyai profil DNA pesala seksual yang disabitkan bersalah dalam pangkalan data mereka. Difahamkan profil DNA akan dibandingkan dengan bukti yang dikumpul penyiasat dalam kes itu. Hussein dilaporkan berkata malam tadi bahawa proses itu akan selesai. Zain Ryan, kanak-kanak lelaki autistik berusia 6 tahun, ditemui mati di tepi sungai kira-kira 200 meter dari rumahnya di Damansara Damai, Petaling Jaya, kira-kira 10 malam pada 6 Disember. Mayatnya ditemui oleh anggota pasukan pencarian yang ditubuhkan untuk mencari kanak-kanak lelaki itu yang dilaporkan hilang pada petang 5 Disember. Pada mulanya polis mengesyaki kanak-kanak itu mati lemas, tetapi mengklasifikasikan semula siasatan kepada pembunuhan selepas bedah siasat mendedahkan dia dicekik. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Syuhaili Muhammad Zain, memberitahu sidang akbar pada Khamis bahawa terdapat juga kesan luka dipercayai akibat mempertahankan diri ditemui pada mangsa tetapi enggan mengulas lanjut. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Di mana-mana pun kita dengar ada saja rasuah berlaku. Rasuah ratusan juta, berpuluh juta, rasuah berbilion-bilion. Nah, tuan-tuan dan puan, apabila kita mendengar rasuah, kita akan kaitkan dengan politik. Tapi hari ini saudara-saudara yang amat dihormati semua, terdapat satu pendedahan bocornya skandal rasuah. Bagi saya ini adalah skandal rasuah terbesar, yang besar antara skandal rasuah yang bagi saya amat teruk
dan tidak disukai ramai kepemimpinan politik sendiri. Dan ini bagi saya pasti mengejutkan Tun Mahathir, mengejutkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, mengejutkan ramai lagi ahli politik, kepimpinan politik di Malaysia. Skandal rasuah RM57 bilion. Nah, ini pasti satu pendedahan yang amat mengejutkan ramai. Di dalam sebuah dapatan saya melalui maklumat daripada artikel BH Online, Vietnam digegarkan skandal rasuah perbankan RM57,9 bilion. Dan yang mengejutkan, ini adalah terbesar di Asia Tenggara. Vietnam berdepan skandal perbankan terbesar susulan penahanan pemaju hartanah Truong Mai Lan baru-baru ini, yang didakwa menggelapkan kira-kira 304 triliun dong bersamaan dengan AS 12,4 bilion bersamaan dengan ringgit Malaysia 57,9 bilion. Wah, ini adalah satu jumlah yang bukan sedikit. Ini adalah satu jumlah yang amat banyak. Di dalam artikel ini menyebut pada 17 November lalu, Kementerian Keselamatan Awam Vietnam mendakwa Truong berumur 79 yang juga pengerusi Van Tin Pat Group kerana menyeleweng dana Saigon Commercial Bank. Dia adalah pemegang kepentingan majoriti di institusi keuangan. Selama beberapa tahun, Truong didakwa mengendalikan lebih 1.000 anak syarikat dan syarikat pesisir domestik dan asing dan memperoleh lebih AS 43 bilion bersamaan dengan RM 200,7 bilion pinjaman daripada SCB. Skandal itu sekaligus mendedahkan kelemahan dalam sistem perbankan Vietnam, gesaan amalan profesional yang lebih baik, peraturan yang lebih ketat, dan mekanisme pemeriksaan yang dipertingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kuasa. Parti Komunis Vietnam yang memerintah sebelum ini menjalankan kempen anti rasuah sejak 2016 yang mengakibatkan penyingkiran pegawai tinggi. Dalam skandal terbaru itu, Kementerian Keselamatan Awam sudah mengesyorkan pendakwaan terhadap 85 individu, termasuklah pegawai kerajaan dan rakan sekutu kumpulan Van Tin Pat dan SCB. Jabatan Kuasa Hal Ehwal Dalam Negeri Parti Komunis turut meminta siasatan terhadap 23 pegawai negeri, termasuk 12 individu daripada Bank Negara Vietnam. Bagi saya ini adalah satu kejutan baru, kejutan yang besar untuk Malaysia juga, disebabkan ini adalah negara jiran di Asia, di mana Vietnam digegarkan skandal rasuah perbankan RM57,9 bilion terbesar di Asia Tenggara. Susulan penahanan pemaju hartanah Truong Mai Lan baru-baru ini. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.